الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا لأيامه فاختصه الله خصائص كثيرة ليعرف المؤمنون قدره فيقومون بحقه على الوجه الأكمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara ahli Jumaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sekecil-kecilnya dari suruhan Allah hingga sampai sebesar-besarnya. Moga-moga kita selamat di dunia dan akhirat. Saudara ahli Jumaat, satu penyakit dari penyakit jiwa dipanggilkan amradun nufus dan kecacatan. Daripada kecacatan hati-hati yang timbul dan ketara di saat-saat kini dan difitnahkan ke atas kebanyakan manusia. Bukankah hubbus syuhrah waz-zuhur, suka kepada kezahiran dan masyhur, suka disebut-sebutkan orang, suka disanjung-sanjung, diangkat-angkat dan nak kepada pangkat dalam masyarakat, berlumba-lumba dalam mass media melalui Facebook, Instagram, WeChat dan lain-lain. Tidak syak, bahkan yakin, dalam keadaan mencari pangkat dan kemasyhuran itu, cahaya dan kilat yang melemahkan orang yang lemah jiwa, maka dia boleh mengatasi ke atas mereka itu dan boleh memiliki hati-hatinya. Tak mungkin diasingkan hati itu dari mass media tadi. Boleh kan? Orang yang kuat iradat dan kepribadian yang dia kenal nilai dirinya, kenal koda pangkatnya dan kenal tempatnya. Penyakit ini adalah penyakit yang tersembunyi, halus, menyerapi dalam jiwa manusia. Maka dialah yang buat punah, rusak akidah tauhid dan melukakan sifat al-ikhlas dan menafikannya, menghilang apa yang dikatakan amal saleh. Di hari kiamat Allah berfirman, ana aghna syuraka 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkuh. Aku terkaya dari semua kesyirikan
kepengutuan. Mana-mana syirik. Sesiapa beramal satu amalan yang adanya syirik dengan aku, taraktuhu wa syirkuh. Aku tinggal dia bersama dengan syiriknya. Kerana itulah as-salafus salih ridwanullah alaihim memberi amaran dan peringatan dari ini penyakit, dan telah bersepakat mengatakan sekeras-kerasnya supaya tidak terjatuh dalam keadaan syirik. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, iyyaka wasyuhrah, jauhilah kamu dari penyakit nak zahir-zahir. Aku tidak kenal seorang pun ulama as-salaf melainkan menegah dari nak timbul-timbulkan. Berkata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, inni akhafu alla takuna asy-syahratu qad abqat li 'inda Allah hasanah. Aku takut tidak ada mana-mana hasanah di sisi Allah kemasyhuran yang ada pada aku. Saudara ahli Jumaat, di antara contoh kebenaran dengan Allah dan cuci dari habuan diri yang manusia duduk cari-cari dari amalan dan ibadahnya, dan menjauhi dari asyuhrah serta mensempurnakan sebab-sebabnya, ialah seorang lelaki yang diberi cerita baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disuruh sahabat-sahabat bertanya dan meminta supaya ia berdoa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayad ay baras famurruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya sebaik-baik pengikut seorang lelaki namanya Uwais, dia adanya ibu dan dia adanya penyakit bala. Hendaklah kamu lalu ke rumahnya, kemudian mintalah supaya ia minta ampun kepada kamu. Allahu Akbar. Naam, ialah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, salah seorang perhamba abdi kepada Allah dari negeri Yaman. Beliau masuk Islam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertegah dia dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana berbakti dengan ibunya. Duk jaga ibunya yang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila datangnya perniagaan dari Yaman, Umar bertanya, afikum Uwais bin Amir, adakah di kalangan kamu Uwais bin Amir, wahai peniaga-peniaga? Kemudian Umar pergi cari Uwais dan meminta darinya berdoa. Maka ia berdoa untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Umar berkata, aina turid? Mu nak pergi mana? Ia jawab, nak pergi ke Kufah, ke Iraq. Boleh aku nak tulis satu kitab, satu surat supaya diberi kepada pekerja aku di sana? Jawabnya,
Aku suka duduk sekali dengan orang hak rendah-rendah. Demikianlah itu Uwais Al-Qarni. Aku suka duduk dengan orang yang rendah-rendah, pekak rendah-rendah. Itulah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ia suka hidup dalam suasana orang zahid yang tak suka kepada dunia. Dia sembunyikan amal soleh dia dengan Allah sahaja. Adakah di kalangan kita yang suka duduk bersama orang-orang lekeh sepertinya, atau suka diberi hadiah kepadanya oleh manusia dan dijadikannya di kepala meja dalam pertemuan dan dihadapi kepadanya oleh telunjuk-telunjuk dan upama demikian? Sesungguhnya sifat gedabel, sifat menunjuk-nunjuk, apabila ia menjadi matlamat segala amalan dia, maka tersebarlah al-kazib wan nifaq, bahau, nifaq, nipu dan buat-buat. Hilanglah nilai yang baik, jatuhlah panduan yang sebenar. Dari situ timbullah buih hawa yang menyesat. Bukan semua yang masyhur itu berjaya atau diterima oleh Allah Ta'ala. Bukanlah semua orang yang rendah diri gagal dan tak maju. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, cari nak menimbulkan dicela semua hal. Adapun mukmin mersiakan amalan dan rendah diri, tidak ditunjuk-tunjuk orang atau tidak menunjuk-nunjuk kepada orang. Sebesar perkara yang merosakkan seorang berusaha kepada Allah, iaitu nak kepada asyuhrah, nak kepada kemuliaan di kalangan manusia, dan dijadikan orang atas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madziban ja'ian ursila fi ghanamin biafsadilaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi." Tidak ada serigala yang lapar, kedua-dua itu dihantar kepada perhimpunan kambing-kambing. Lebih bahaya dari seorang yang tamak dan lobo kepada harta dan pangkat dalam agamanya. Dan wajib di atas tiap-tiap orang muslim kena ijtihad di dalam nak memelihara hatinya dan baiki niatnya, dan supaya segala amalannya semua itu adalah cuci ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalq fa ahsana khalqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.